Itu dia guys, misi kita untuk menembus maruah berjaya. Ha! Sabah berjaya mengalahkan Negeri Sembilan di Stadium Paroi di halaman diorang sendiri dengan jaringan sebanyak 1-0. Sama seperti jaringan yang Negeri Sembilan berjaya kalahkan kita waktu perlawanan pembukaan Liga Super hari itu di halaman kita sendiri. Sekarang diorang rasa apa kita rasa. So okay guys, selamat datang ke SRTV. So macam biasa jangan lupa untuk subscribe aku punya channel dan like video ni, dan aku ingin beritahu kamu juga sorry suara aku agak slow pasal anak aku tengah tidur sekarang demam dia. So yalah, so untuk video kali ini memang agak slow lah suara aku, so minta maaf yang banyak untuk tu Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan share ataupun ulasan perlawanan aku untuk perlawanan match ke-12 Sabah menentang Negeri Sembilan di Stadium Paro ini. So seperti video sebelum ni, head to head aku ada mengatakan bahawa perlawanan ni agak 50-50, memang sengit, mana-mana pasukan pun yang memenangi perlawanan ni boleh memenangi perlawanan ni tapi dengan jaringan yang cukup rendah. So prediction aku tu betul lah, di mana macam kamu tahu sendiri perlawanan ni telah dimenangi oleh Sabah sendiri sebanyak 1-0 hasil jaringan Opa kita iaitu Pak Tisu pada minit ke-6. 22 membuatkan kita berada di tangga kedua, kita berjaya merampas kembali kedudukan kedua dan merapatkan jurang dengan JDT dengan perbezaan satu mata, walaupun kita tahu JDT kurang satu perlawanan daripada kita, tetapi untuk 15 hari bulan ni sekiranya Sabah berjaya mengalahkan JDT di stadium kita sendiri, Stadium Nikas, sudah pasti jurang itu uh, jarak jurang tu dapat dirapatkan lah at least, dan kita memang salah satu tim yang menjadi pilihan utama untuk memberi saingan untuk JDT pada musim inilah. Dan sebelum tu guys, aku mau shout out dulu pada dua komen datang daripada viewers kita, iaitu Eric Mojung Kim dan juga Frederick Wong. Aku sudah cek komen prediction untuk tim mana yang kamu rasa menang, dan aku tengok dua orang ni lah, mereka membuat prediction yang cukup baik, di mana kedua-dua ni meletakkan di sana yang Sabah akan menang 1-0 pada perlawanan ini. So tahniah untuk Eric dan juga Frederick. Shout out untuk kamu lah. Okay. So untuk video akan datang, teruskan bagi komen-komen, especially untuk head to head tu, dan sesiapa yang berjaya mendapat keputusan yang tepat, aku akan buat macam ni lagi lah. Tanda terima kasih aku kepada kamu semua. So okay guys, sedikit ulasan mengenai perlawanan ini, dan aku akan sentuh juga beberapa player lah untuk perlawanan ni. Aku dah tengok full time perlawanan ni memang agak sengit, tapi kedua-dua pasukan memang berbalas-balas serangan lah. Tapi apa yang berlaku pada separuh masa pertama, walaupun banyak aksi berbalas serangan, tapi bagi aku agak boring sedikit pasal banyak serangan yang mereka lakukan berjaya dipatahkan dari bahagian midfield untuk kedua-dua pasukan lah. Dan yang paling ketara sini adalah midfield Sabah. Selepas satu play yang aku balik-balik mention sebelum ni, yang bagi aku patut layak berada di defensive midfield, dia main di posisi itu malam ni dan impact dia memang cukup besar. Okey, walau macam mana pun terdapat juga beberapa percubaan yang cukup berbahaya juga, especially dari Negeri Sembilan yang hampir menjaringkan gol. Kucak-kacir jugalah defensif Sabah, walau macam mana pun defensif Sabah tetap berjaya mengekang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan. Dan tahniah untuk defensif Sabah, especially dia 3 orang defensif Sabah malam ni. Dia defensif utama dia iaitu Tommy Mawat, Jackson dan juga Dominic Tan. Dominic Tan pun adalah antara satu individu yang aku sebut balik-balik yang patut berada di kesebelasan utama, kerana impact dia untuk berada di bahagian defensif Sabah memang cukup besar. Dan impact itu terbukti pada perlawanan ini sebenarnya. Dan bagi aku, orang yang ketiga-tiga nama yang aku mention tadi memang bekerja keras, tapi individu yang bagi aku paling bekerja keras lah, banyak benda dia buat, ada juga kesilapan dia lakukan, adalah Jackson lah. Dia adalah salah satu defense yang memang busy lah. Sewaktu perlawanan tu tidak dilupakan juga untuk Dominic Tan. Dia punya kerahan dia juga pun sampai kepala dia kena tendang, begitu dengan Tommy Mawat lah. Ada satu tu macam dia kena tackle keras juga. So tahniah untuk, sekali lagi tahniah untuk ketiga-tiga defense kita tu. So masuk separuh masa kedua baru kita nampak perubahan permainan tu, di mana Sabah telah macam percaya, aku tak tahu lah apa jumpy yang okey bagi untuk semua pemain dia. Corak permainan Sabah agak berubah
walaupun tidak perfect tapi at least much better daripada separuh masa pertama, dengan banyak mengekang gerakan pasukan lawan daripada bahagian tengah sebelum masuk ke bahagian pertahanan Sabah. Itu lagi sekali lagi nama tu kan mention sekali lagi siapakah individu tu, dan membuat kita banyak peluang yang dihasilkan, especially daripada gerakan Taiki Kagayama dan juga Sadil daripada kanan dan kiri. Serangan Sabah dan akhirnya pada minit ke-62 membuahkan hasil jaringan yang bukan aku cakap cantik jugalah, tapi goal is a goal. Cukuplah untuk aku janji kita menang pada perlawanan. Dan ini adalah individu tu. Okey, individu yang menjaringkan gol tu. Kalau kita tengok gol tu sebenarnya dia ala-ala gol Amriyaya daripada tepi. Cuma bezanya dengan menggunakan kepala. So inilah juga individu yang aku sebutkan pada video aku sebelum ni, yang aku lebih prefer diletakkan dia ni di bahagian defensive midfield daripada kita meletakkan Gary Steven Robert. Again, aku tidak ada masalah dengan Gary Steven Robert. Dia bermain dengan bagus. Tapi aku lagi prefer Park Tisu berada di bahagian defensive midfield, dan di mana dia turun 90 minit pada perlawanan ni, dan terbukti dengan keberadaan dia banyak menyekat atau memotong gerakan pasukan lawan daripada tengah sebelum sampai ke kotak penalti. That's why kenapa entahlah, aku lagi prefer memang defensive midfield Park Tisu lah. Memang bisa nak sesuai, dan aku gembira juga pasal finally aku nampak gandingan Park Tisu dan juga Gary Steven Robert di bahagian padang tu, especially selepas jaringan gol tu, di mana kita tengok Sabah sudah start banyak bertahan. So dengan kemasukan Gary Steven Robert, kita seolah-olah ada mempunyai dua defensive midfield, di mana playmaker kita itu Badru Bakhtiar dikeluarkan. So kalau kita tengok perlawanan itu juga, gerakan atau pasingan ke kanan dan ke kiri agak kurang sudah waktu tu, kerana biasa ini adalah Badru Bakhtiar yang lakukan. Tapi bila dimasukkan Gary Steven Robert, so dua kereta kebal sudah berada di bahagian defensive midfield yang berjaya mengekang. Lebih efektif lah aku tengok dia mengekang pergerakan pasukan Negeri Sembilan daripada bahagian tengah especially. Dan ini lagi adalah satu pemain yang bagi aku cukup mengucar-ngacirkan juga di sebelah kiri pasukan Negeri Sembilan dengan gerakan-gerakan larian dan juga gelecekan yang dia lakukan. Perlawanan sewaktu menentang Selangor, kita tengok Sadil yang melakukan semua tu. Tapi perlawanan sewaktu menentang Negeri Sembilan ni, kita tengok Taiki yang melakukan semua tu, mengucar-ngacirkan sampai dia satu orang saja kena guard oleh 3 orang. Begitu seriusnya Negeri Sembilan tu mengekang pergerakan Taiki Kagayama ni. Dan ada satu lagi benda yang aku tak puas hati lah. Kalau aku tengok dari komen-komen yang dilakukan oleh supporters Sabah, banyak yang tidak berpuas hati dengan cara pengandalian daripada pengadil yang bertugas pada malam tu, di mana selepas daripada jaringan yang dilakukan oleh Park Tisu, aku nampak macam sudah jadi berat sebelah. Macam banyak foul yang dilakukan terhadap pemain Sabah tapi diteruskan, especially larian Taiki Kagayama masuk ke kotak penalti. Larian dia kalau dia tengok, bagi aku itu sepatutnya penalti, di mana Heru Gulon, mentang-mentanglah Heru Gulon tu besar, lepas tu Taiki ni kecil saja, dia tolak macam budak-budak di bahagian kotak penalti, guys. Dan bagi aku itu adalah layak untuk kita mendapatkan penalti sebenarnya. Satu keputusan yang berbahaya lah bagi aku daripada Herul Gulon, di mana kalau pengadil malam tu cukup serius, cukup memerhatikan perlawanan tu, sudah pasti penalti akan dibagikan untuk pasukan Sabah. Dan okey, ini mungkin boleh menimbulkan sedikit kontroversi. Okey, banyak orang tak suka dia. Aku pun sendiri sebenarnya aku mengatakan bahawa aksi dia malam tu sama seperti kita meletakkan Neto Pessoa di bahagian hadapan. Impact di bahagian serangan daripada Jose Imbaro tidak begitu ketara. Tapi okey, kamu kena dengar ya. Kamu kena dengar ni. Walau macam mana pun dia ada terlibat untuk mengganggu sedikit pergerakan pasukan Negeri Sembilan daripada bawah. Dan dia adalah individu yang bagi aku perlu dipuji untuk satu corner yang dilakukan oleh Negeri Sembilan, di mana Jose Imbalo guard siapa nama defender tinggi tu baru aku sebut tadi tu. Mamat tu lah, Heru Gulon tu. Dia memang tinggi, pemain yang paling tinggi di padang Heru Gulon ni, dan orang yang diberi tanggungjawab untuk menjaga Heru Gulon sewaktu corner di kotak penalti Sabah adalah Jose Imbalo, di mana salah satu corner yang hampir dapat ke Heru Gulon berjaya dikeliarkan oleh Jose Imbalo. So itu adalah peranan yang aku nampak dilakukan oleh Jose Imbalo lah untuk bahagian pressing dan juga defensif. Tapi untuk attacking, bagi aku untuk dua perlawanan ni lah so far, function dia lebih kurang je.
dengan Neto Pessoa. So kamu setuju ke tak dengan apa yang aku cakap tu? So ya, itulah dia guys, sedikit ulasan yang aku share dengan kamu mengenai perlawanan di antara kedua pasukan yang telah dimenangi oleh kita sebanyak 1-0 hasil jaringan Park Ji-soo. So sila letakkan komen kamu mengenai pendapat kamu pula. Aku mau dengar pula pendapat kamu mengenai perlawanan semalam tu, dan apa sekiranya komen aku ni ada yang kurang ataupun tidak betul, kamu boleh juga letakkannya di ruang komen di bawah. Bebas untuk kamu untuk berkata apa-apa saja, cuma jangan guna kata-kata kesat atau kata-kata lucah sajalah. Pasal ini adalah ruang, sekali lagi ini adalah ruang yang aku sediakan untuk kamu untuk meluahkan atau memberikan idea kamu, pendapat kamu tentang bola sepak Liga Malaysia dan especially Sabah FC. So tahniah untuk kita semua, tahniah untuk Sabah FC kerana berjaya membawa pulang 3 mata dan membalas dendam. Okey, menebus maruah kita di Stadium Paroi. Sehingga kita berjumpa lagi guys pada video yang akan datang. Assalamualaikum.